Ya, Alhamdulillah ya, dan juga tidak dilupakan kepada para pendengar Radio IKIM yang dimuliakan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana terus-terusan kita mendapat nikmat limpah kurnianya. Yang mana nikmat daripada Allah ini bukan saja soal-soal zahir, tetapi soal-soal rohaniah kita ya. Kadang-kadang kita tersilap apabila kita mendefinisikan nikmat tu hanya pada perkara-perkara yang berbentuk material ya, duit dan sebagainya kan. Tetapi kita tidak melihat soal kesihatan ya, bukan soal iman, soal ilmu dan lain-lain ya. Mudah-mudahan apabila kita dilimpahi oleh nikmat-nikmat ini, insya-Allah kita akan bersyukur, dan apabila kita bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmat kita. Dan pada petang ini yang jelasnya kita berada dalam nikmat yang dikatakan untuk mendapat ilmu. Ya, kita bermuzakarah, kita berbincang, dan mudah-mudahan dengan ilmu itu tersingkaplah kejahilan daripada diri kita. Kerana kejahilan ini merupakan hijab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pendinding kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apabila ada ilmu masuk ke dalam hati kita, insya-Allah bertambah cerah pemikiran kita, hati kita bertambah bersih, emosi kita bertambah tenang, dan kita dapat mengamalkan Islam demi kejayaan kita di dunia, lebih-lebih lagi kejayaan kita di hari akhirat insya-Allah. Mudah-mudahan seperti mana yang telah diwar-warkan tadi, bahawa tajuk kita pada petang ini ialah ibadah pemacu kepada tamadun material dan rohani. Bagaimana yang dikatakan beribadah itu dapat memberi dua pulangan kepada kita, iaitu tamadun material dalam bentuk pembangunan ya, dan kita lihat kemajuan, dan pada masa yang sama ada pembangunan rohani, bagaimana pekerti kita, akhlak kita bertambah baik. Seperti mana yang telah kita sama-sama ketahui, sama-sama kita ulang kajikan daripada segmen demi segmen ya. Saya kira dalam hampir 2 bulan kita melihatkan soal ibadah ini, dari soal pembahagian ibadahnya, bagaimana syarat-syarat ibadahnya, keikhlasan dalam ibadahnya. Pada petang ini tibalah kita pada yang saya rasa yang terakhir, iaitu impak ataupun kesan kepada ibadah itu. Jadi ibadah itu, bila kita lihat saja ibadah sekarang ni dah tergambarlah 3 jenis ibadah ya. Yang pertama ibadah asas, iaitu soal-soal fardu ain, mandatori pada setiap mukallaf, setiap manusia yang akil baligh ya, tak boleh diwakilkan, iaitu mesti ya, itu fardu ain ya, secara personal kita bertanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang melibatkan soal-soal rukun iman dan rukun Islam kita, membentukkan belief system kita, dan set perlakuan bagaimana membentuk karakter dan personality kita, iaitu rukun iman dan juga rukun Islam. Ini katakan ibadah asas. Manakala ibadah sunat, kita katakan ini adalah ibadah yang melengkapi kekurangan-kekurangan dalam ibadah asas, dan bagaimana ibadah sunat juga berperanan untuk kita mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita ibadah sunat ni kita buat ekstra lebih ya. Sebab itu ibadah sunatnya dikenali sebagai ibadah yang dikata takarrubi. Takarrubi itu kata akrab, daripada kataan akrab kita dengan Allah ya. Jadi kita akrab dengan Allah ni untuk dapat kasih sayang dia melalui ibadah-ibadah sunat ya. Jadi jangan pinggirkan ibadah sunat dalam kehidupan kita. Dalam masyarakat kita kadang-kadang melihat ibadah sunat tu macam mana takrifnya. Sunat dibuat berpahala, ditinggalkan tak apa-apa. Macam mana kedudukannya? Bolehlah ditinggalkan. Bukan begitu sunat itu perkara yang dibuat berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, kedudukannya eloklah kita buat. Bukan ditinggalkan tidak apa-apa, bukan begitu. Kita kena ubah set minda kita begitu ya. Dan yang ketiga ialah ibadah umum. Ibadah umum nilai yang luas. 60 hingga 90% masa dan tenaga kita adalah dalam ibadah umum yang merupakan fardu kifayah. Ya, ini yang dikatakan seluruh sistem hidup kita, seluruh aktiviti kita daripada sekecil-kecilnya hingga sebesar-besarnya termasuk dalam ibadah umum ini ya. Baik, apa kaitan ibadah dengan tamadun, dengan peradaban, kita kata dengan kemajuan? Cuba kita lihat betul-betul. Kalau kita laksanakan ibadah asas dengan ibadah sunat ya, iaitu hubungan kita dalam rukun iman dan rukun Islam serta ibadah-ibadah sunat, ini akan menjana tamadun rohani ya. Orang akan jadi lebih baik dengan solat, orang akan jadi lebih takut kepada Allah dengan beriman kepada Allah ya, dengan puasa, dengan zakat dan sebagainya. Kita akan membina satu masyarakat yang kurang kemungkaran dan makrufatnya naik tinggi ya. Secara individunya kita boleh melahirkan orang yang berkasih sayang, orang yang pemaaf, orang yang pemurah. Inilah 10-10 sifat mahmudah yang kita kata. Ini segi individu. Masyarakat pula kita lihat masyarakat yang penyayang, masyarakat yang prihatin,
masyarakat yang ambil peduli, masyarakat yang menitik beratkan soal alam sekitar, kebersihan dan sebagainya. Negara pula, negara aman, makmur dan mendapat keredaan Allah yang dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Ini yang kita lihat apabila kita benar-benar umat ini menegakkan ibadah asas dan ibadah sunat, hasilnya ataupun kesannya ialah tertegak tamadun rohani. Ini yang ditekankan benar-benar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tapak kepada pembinaan peradaban umat. 13 tahun di peringkat Makkah, ya. Ini yang melahirkan orang yang kaya yang pemurah, orang miskin yang sabar, penguasa yang adil, rakyat yang taat setia, ya, suami yang penyayang, isteri yang taat. Ini yang kita katakan ini pembangunan insaniah ataupun tamadun rohani. Manakala ibadah umum pula, ni yang kata ibadah umum, yang dikata perekonomian secara Islam, muamalat secara Islam, ini yang kita kata hiburan, pengurusan dan pentadbiran, politik secara Islam dan sebagainya. Apabila kita tegakkan soal fardu kifayah, maka akan tertegaklah yang dikatakan tamadun material. Jadi apabila kita melaksanakan muamalat Islam, misalkan ekonomi Islam, tertegaklah orang kata masyarakat yang kaya dapat membantu, ya, adanya projek-projek yang berasaskan syariat dan sebagainya. Ini penting, ya. Apabila kita menegakkan sistem Islam dalam pengurusan pentadbiran, lahirlah pengurusan lebih efektif dan efisien. Akhirnya kerja lebih cekap, lepas tu kerja tu lebih efisien. Jadi akhirnya kita boleh menegakkan tamadun yang dikatakan tamadun material. Jadi apabila kita melaksanakan ibadah, sama ada ibadah asas, ibadah sunat atau ibadah umum tadi, tertegaklah dua dalam satu. Tamadun yang kita inginkan sekarang iaitu tamadun rohani, sekaligus pada masa yang sama tamadun material. Ini penting, ya. Jadi ini menolak tohmahan orang mengatakan bahawa kalau engkau beribadah, kalau asyik beribadah aja kita tak maju. Sebenarnya perkataan tu boleh kita kebalikkan. Kita tidak maju kerana kita tidak beribadah. Bukan kerana kita beribadah kita tak maju, ya. Artinya kerana kita tidak beribadahlah maka kita tidak maju. Tapi ingat bahawa bila ibadah tu, kita lihat ibadah yang bersepadu. Ibadah asasnya, ibadah sunatnya dan ibadah umumnya. Ibadah asas, ibadah sunat, itu yang dikatakan hablum minallah. Hubungan yang vertikal kita dengan Allah, kita sebagai hamba Allah. Tugas kita yang pertama di dunia sebagai hamba Allah. Manakala ibadah umum, fardu kifayah, ini soal-soal hablum minan nas, yang soal fungsi kita yang kedua sebagai khalifah di muka bumi. Jadi apabila kita melaksanakan dua-dua perkara ni, maka terjawablah dua persoalan yang penting ni, ya. Kalau kita Syafiq ya, ada dua persoalan penting dalam hidup ni. Ya, kalau dalam bahasa Inggerisnya izinkan saya, dia kata satu persoalan ya, what I want to have. What I want to have. Satu lagi soalan ialah who I want to be. Ya, what I want to have ialah apa yang saya nak dalam hidup ni. Who I want to be ialah siapa yang saya nak jadi dalam hidup ini. Kebanyakan manusia hanya jawab soalan pertama saja. What I want to have. Ya, dia nak rumah, dia nak kenderaan, dia nak makan minum, pakaian, dia nak material dalam bentuk material, ya. Tetapi dia terlupa soalan yang kedua, who I want to be. Siapa saya nak jadi? Ibu yang macam mana? Ayah yang macam mana? Anak yang macam mana? Pemimpin yang bagaimana? Kita rasa kalau rakyat yang bagaimana? Pekerja yang bagaimana? Bos yang bagaimana? Ini yang dikatakan kemanusiaan kita. Jadi kalau kita tanya kepada manusia who what I want to be, dia akan jawab juga nanti I want to be a millionaire. Masih lagi what I want to have, ya. Sebenarnya jadi kita hanya berfikiran di sekitar materialistik ataupun otak kita masih lagi dalam mindset madiyah, ya, hanya memikirkan kebendaan. Sedangkan kebendaan bukan musuh kita. Islam tidak memusuhi kebendaan, tetapi kebendaan hanya hardware saja. Tetapi manusia itu ialah softwarenya, ya. Kalau kita hanya memikirkan manusia hanya orang kata sekitar butter and bread saja, butter and bread ataupun makan minum dan itu, kita tidak lebih daripada minta maaf menjadi haiwan berteknologi. Haiwan berteknologi dalam belantara konkret. Saya katakan macam mana, ya. Kalau kita tengok di sudut nak bagaimana nak mengisi itu mungkin agak berbeza dengan haiwan. Tetapi di segi tujuannya sama. Contoh, ya.
kalau kambing keluar daripada kandang tiap-tiap pagi, dia hanya memikirkan rumput mana yang dia nak makan, ataupun betina mana ke jantan mana, itu saja yang dalam pemikiran dia. Dia tidak pernah keluar daripada kandang hari ini nak jadi kambing yang baik ke kambing yang jahat. Dia tak pernah fikir macam tu. Jadi kalau manusia keluar daripada rumahnya setiap pagi, dia hanya memikirkan soal makan minumnya, soal-soal keperluan hidupnya, tetapi dia tidak memikirkan soal tujuan hidupnya. Dia sama sajalah dengan kambing tadi. Cuma kambing pakai reban, kita pakai mungkin banglo, villa dan sebagainya. Kambing mungkin makan rumput, kita mungkin makan nasi, roti dan sebagainya, tetapi tujuannya sama. Jadi tidak, kalau kita jadikan beribadah ini satu mission dalam hidup kita, insya-Allah kita akan menjawab dua persoalan sekaligus. What I want to have pun kita jawab, who I want to be pun kita akan jawab. Itulah indahnya Islam. Dua dalam satu. Yang saya katakan dulu, killing two birds with one stone. Contohnya tengok konsep bersepadu dalam ibadah. Okey, sekarang anda di luar sana mungkin balik daripada kerja, ada juga yang shift lain yang nak masuk bekerja. Okey, daripada pagi tadi kita keluar untuk bekerja, memang bekerja. Tetapi kalau kita jadikan kerja itu sebagai ibadah, menepati 6 syarat, alangkah indahnya. Itu kerja, pada masa yang sama itu juga ibadah. Dua dalam satu. Jadi kita tak fikirkan, hari ini saya kerja daripada pukul 8 sampai pukul 5, nanti waktu maghrib saya solat. Itulah saya beribadah. Tidak dikata. Ini kita bekerja tadi pukul 8 hingga 5 di pejabat ataupun di premis perniagaan, itu ibadah umum. Bila kita pergi nanti untuk solat maghrib, itu ibadah asas. Kemudian kita berzikir, itu ibadah sunat. Jadi artinya ibadah tu cantik, dua dalam satu. Okey. Dan kita akan dapat dua ganjaran. Cuba tengok Bila kita bekerja, itu ibadah. Kita bekerja itu kerja. Kerja kita dapat gaji. Bila kita tepat 6 syarat, itu juga ibadah. Kerja jadi ibadah. Pada masa yang sama kita dapat pahala. Satu pekerjaan yang kita buat, satu tindakan, pada masa yang sama kita dapat pahala, pada masa yang sama kita dapat laba ataupun kita dapat gaji. Di situlah kita dapat, bila kita bekerja dengan itqan, saya dah katakan bekerja secara optimum adalah tuntutan Islam. Yang dikatakan itqan tadi, bila kita bekerja dengan efisien dan efektif serta ada etik. Orang yang bekerja mengikut dia kata itqan, dia ada 3 E. Efektif, efisien dan etik. Etika. Apabila dia melaksanakan kerja, alangkah indahnya. Bos dia akan suka. Kerja-kerja dia efektif, efisien. Dia buat kerja yang betul. Dengan betul-betul. Tepati masa, ada akhlak yang baik. Bos dia suka. Pada masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala suka juga. Jadi tidak ada percanggahan, dilema ataupun krisis antara majikan dan Tuhan. Apa yang dikehendaki oleh majikan, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi begitu juga apabila kita melaksanakan kerja dengan baik, akan terbina satu teknologi yang tinggi. Teknologi yang tinggi. Apabila kita bekerja dengan mengkaji, buat R&D, ini tuntutan dalam Islam, Syafiq. Apabila kita bekerja dengan kajian untuk kita melaksanakan produktiviti dan kualiti yang tinggi, terbinalah teknologi. Pada masa yang sama, kita menjaga ibadah asas, masa akan terbina yang dikata budi pekerti. Jadi, teknologi yang tinggi dengan budi pekerti yang tinggi, dua dalam satu. Kita tak akan jadi haiwan berteknologi. Kita menggunakan teknologi itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan memberi khidmat kepada manusia lain. Begitu juga apabila kita bekerja, itu kerja kita dan itu adalah dunia kita. Apabila kita jadikan kerja itu ibadah kita, pahala kita, itulah akhirat kita. Jadi bayangkan indahnya ajaran Islam ini. Apabila kita melaksanakan satu pekerjaan, kita dapat tengok ibadahlah, itu juga kerja, itu juga pahala, itu juga gaji, itu juga majikan, itu juga keredaan Tuhan, itu juga teknologi, itu juga budi, dan itu juga dunia, dan itu juga akhirat. Indahnya Islam ni. Dan akhirnya sikit sebelum kita berinteraksi dengan para pemanggil, kita nak cuba macam anjakkan paradigma kita tentang pemikiran kita tentang ibadah. Salah faham yang berlaku. Salah faham ni kadang-kadang kecil, tapi dia umpama macam tip of iceberg. Kecil di atas, tapi sebenarnya menunjukkan bahawa di bawah tu banyak yang tak selesai. Contoh yang saya katakan tadi, ramai setelah kita dengar, you asyik ibadah saja, macam mana you nak maju? Itu pandangan yang tipikal kadang-kadang. Jadi sekarang ni kita nak cuba ubah mindset kita, bahawa apabila kita tak maju, masyarakat Islam tidak maju,
sama ada tak maju materialnya dan tak maju rohaninya, itu petanda mereka tidak beribadah dalam arti kata yang sebenar. Tak boleh lagi kita kata ibadah penghalang kemajuan. Sebenarnya ibadah pemacu kepada kemajuan. Kemajuan yang holistik, rohani dan jasmani, material dan juga spiritual. Okey. Begitu juga ada orang kata, saya sekarang tak boleh ibadah sebab saya sibuk bekerja. Nanti lepas pencen lah saya beribadah. Selalu kita dengar Syafiq ya. Bila sebenarnya ruang untuk beribadah, peluang untuk beribadah lebih banyak sebelum pencen daripada selepas pencen. Kenapa? Mungkin semasa kita sebelum pencen ni, kekuatan kita ada, tenaga kita ada, pemikiran kita tangkas, pergerakan kita cergas dan sebagainya, kita boleh laksanakan ketiga-tiga ibadah. Sama ada ibadah asas, ibadah umum dan ibadah sunat. Tiga-tiga kita boleh jalan. Tetapi bila kita dah pencen, tahulah tenaga kita dah letih, mata kita pun dah kabur waktu tu kan. Dah ini hanya kita boleh buat ibadah sunat dan juga ibadah asas saja. Ibadah umum dah kurang dan sebagainya. Jadi jangan menunggu lepas pencen baru nak beribadah. Sebab semasa anda berniaga sekarang, semasa anda bekerja sekarang, anda sedang beribadah. Ada juga orang kata macam ni Syafiq dia kata, I selalu sibuk lah bekerja sekarang ni, berniaga ni, nanti ujung tahun nanti I pergi umrah lah baru I ibadah. Dia tidak tahu sebenarnya, dia tidak sedar bahawa kesibukan dia dalam menguruskan perniagaan, kesibukan dia menguruskan pekerjaan dia, apa saja pekerjaan, itu adalah satu ibadah. Cuma apabila dia pergi ke umrah, nak jaga itu ibadah asas dan ibadah sunat dia. Ini Jadi kita mesti melihat ibadah tu dalam skop yang lebih luas. Ada orang kata tentang macam mana kalau saya ini secara gurauan kalau kita Syafiq tolong pergi ke pasar malam, cuba jumpa kawan saya yang bekerja menjual alat-alat ibadah. Syafiq pergi kedai apa? Yang jual apa agak-agak? Jual tasbih, kopiah, buku agama, betul ataupun kita tengok apa ni, telekung kita kaset-kaset agama, itulah alat ibadah. Sebenarnya alat ibadah tu luas, seluas pengertian ibadah dan jenis ibadah tu sendiri. Sekarang kita sedang beribadah, insya-Allah, mudah-mudahan kita ikhlas, Allah minta kita sedang beribadah menggunakan alat ibadah. Alat ibadah sekarang mikrofon. Petani sedang menggunakan traktor, menggunakan cangkul, sabit dan sebagainya. Itu alat ibadah dia di kebun. Kalau gitu, askar, polis sedang alat ibadah dia apa? Pistol ataupun senapang, senjata-senjata untuk mempertahankan negara, Ini alat ibadah. Jadi programmer sedang beribadah dengan komputer dia. Itu yang saya katakan bahawa kalaulah ibadah tu hanya boleh kita buat dengan memegang tasbih, kita lebih banyak memegang mouse satu hari daripada memegang tasbih. Jadi kalau kita jadikan memegang mouse itu tepat dalam syarat, artinya memegang mouse itu kita sedang beribadah. Waktu itu mouse itu menjadi alat ibadah. Jadi persepsi kita dengan kedai yang menjual alat-alat ibadah seharusnya juga kita luaskan. Begitu juga sebagai rumah ibadah. Kalau kita belajar dulu di sekolah rendah, rumah ibadah orang Kristian mana gereja, rumah ibadah orang ini di sini, rumah ibadah orang Islam masjid. Tetapi sekarang kita bahawa luasnya muka bumi, seluas itulah ruang untuk kita beribadah. Saya teringat kata Dr. Yusuf Qaradawi, katakan setiap inci tanah di atas muka bumi ini adalah tempat yang subur untuk menanam benih syurga. Artinya di mana saja kita beribadah, hatta, maafkan saya, hatta di dalam tandas pun kita sedang beribadah. Kalau kita benar-benar menjaga adabnya, menjaga akhlaknya dan sebagainya, dalam tandas pun kita menjadi hamba Allah di mana saja. Jadi sebab itu rumah ibadah ataupun pengertian tempat beribadah dalam Islam tu dia lebih syumul, lebih sempurna daripada agama-agama yang lain, kerana Islam adalah yang tinggi dan lebih tinggi. Islam is a way of life. Bukan saja untuk akhirat tetapi untuk dunia juga. Jadi saya kira itu sebagai mukadimah. Sekiranya belum ada lagi panggilan atau respon, kita boleh teruskan dengan perangan metafora dalam ibadah. Kalau tidak, kita jawab ataupun beri respon kepada pemanggil. Memangnya kita ada rakan-rakan pendengar kita di luar sana yang ingin berkongsi barangkali. Hubungi kami di 0362051500. Assalamualaikum. Kita bersama dengan pemanggil kita pertama. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Haji Alim sini. Silakan Haji. Apa khabar Kak? Baik, alhamdulillah Tuan Haji.
Saya ada sebut tadi bahawa Islam tidak memusuhi harta benda atau kebenaran dunia. Ya, ya. Tapi dalam Fadail Amal, orang kita Fadail Amal, bagi dia ada sabda. Dia kata di antara tempat di muka bumi ini, masjid yang paling disukai dan pasarah yang paling dibenci. Barang sesiapa yang pergi ke masjid membawa bendera iman, yang ke pasar akan membawa bendera syaitan. Yeah. Sehingga setengah Maulana dia mengumpaskan lagi, dia kata bahawa pasar itulah yang dipanggil mall, supermarket dan sebagainya. Jadi kemudian kalau kita tidak membenci tentang harta benda, jadi dalam satu sirah baginda Nabi SAW jumpa dengan satu bangkai yang telah berulat, maka baginda telah iklan pada sahabat, siapakah yang di antara kamu yang hendak bangkai ini dengan nilai 1 dirham? Maka sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia telah jawab, tidak ada siapa di kalangan kami yang berkinan walaupun dibagi ya Rasulullah. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, inilah dunia. Jadi Ustaz benar begini, saya minta diperpanjangkan sikit, dibahaskan sikit. Ya. Kemudian yang hello. Ya, teruskan. Masih boleh lagi ya? Ya, boleh. Kemudian satu lagi ni kadang-kadang ni banyak cakap-cakap murup pulang hajar, murup celupa ni, dia cakap begini. Asyik kita nak fikir ibadat kita sebab sekarang ni dalam topik ibadat kan. Dia kata macam mana kita negara nak maju kan. Kata ada satu pihak yang lain kita tengah kerja atau sebagainya kan, dia kata share dunia sementara, share apa nak sungguh-sungguh sangat ni kan. Akhirat abadi apa nak pusing sangat ni. Jadi macam mana dia nak dalam dua perkara, dalam dua perkara yang selalu jadi topik perbualan ni. So itu saja, maaf saya berhenti, insya-Allah kalau keterlaluan. Tak apa, terima kasih tu Haji. Assalamualaikum Haji. Okey, mungkin kita dapat satu lagi pemanggil Ustaz ya. Hello, Assalamualaikum, siapa di sana? Hello. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam. Saya Wawa. Teruskan puan. Saya nak tanya Ustaz. Saya bekerja di pejabat. Tapi dalam masa sama saya ada buat kerja part time. Jadi preparation untuk buat kerja part time tu biasanya saya buat di pejabat selepas waktu pejabat lah. Macam menaik safety internet, menggunakan peralatan di office, elektrik office semualah. Jadi saya nak tahu apa hukumnya dengan nak saya buat macam tu. Maksudnya saya buat preparation untuk kerja part time tu tidak mengganggu waktu office lah, office hour. Hanya lepas waktu office hour saja saya membuat menggunakan peralatan office semua tu. Itu saja soalan saya. Baik, terima kasih Puan Wawa. Okay, Ustaz, kita ada dua soalan daripada Haji Nur Halin dan juga Puan Wawa. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada para pemanggil yang memberi respon. Saya ucapkan terima kasih betul-betul. Tentang harta benda yang dilihat sebagai penghalang ataupun perkara-perkara yang boleh melalaikan. Jadi Islam ini kita jangan lihat di satu sudut saja, tetapi Islam mesti difahami secara syumul, mesti dilihat secara multi dimensi. Macam tu yang saya katakan selalunya, what you see is what you get. Apa yang kita lihat itu yang kita akan dapat. Contohnya, sebelum saya menjawab soalan, melihat Rasulullah sendiri kan, ada orang cenderung melihat Rasulullah tu sehingga bengkak-bengkak kakinya dalam solat, tetapi dia terlupa bahawa Rasulullah patah gigi dalam jihad. Tentu dia nampak solat sajalah. Dia tak nampak yang Rasulullah sampai patah giginya dalam jihad. Ada orang nampak betapa romantiknya Rasulullah dengan isterinya, mandi sekali, minum dari bekah yang sama dan sebagainya, membantu. Tapi dia tak nampak Rasulullah sentiasa bersama juga dengan para sahabatnya. Jadi nanti dia duduk berkurung dalam rumah sajalah. Dia tak bergaul dengan sahabat untuk perjuangkan Islam. Jadi itu yang kita nak lihat. Jadi jangan kita lihat satu-satu sudut, tetapi kita mesti melihat segala sudut ataupun semua sudut. Jadi supaya kita boleh menteladani Rasulullah secara multi dimensi. Jihadnya, solatnya, dalam ekonominya, dalam puasanya, dalam pemurahnya dan keberaniannya sebagainya. Sebab tu ada orang kata, saya ikut Rasulullah jujur dalam perniagaan, tapi asyik kena tipu je. Dia lihat jujur saja, dia tak nampak Rasulullah bijaksana.
Jadi ini yang kita kena lihat Islam. Satu perspektif je maksudnya. Satu perspektif. Mesti lihat secara syumul. Begitu juga soal dunia tadi ya. Kalau kita lihat dalam sudut pasar tadi ya. Saya teringat tentang pasar ya. Kata yang paling dibenci ialah pasar ya. Memang ada hadis tu ya. Tetapi baru-baru ni alhamdulillah saya lihat satu rancangan TV oleh Ahmad Sughairi ya. Ataupun dalam rancangan Fattabi'uni ya, yang TV Hijrah, maafkan saya sebut sebagai contoh ya. Saya lihat di situ Rasulullah juga pergi ke pasar. Ya, dia membawa barangnya sendiri ke pasar dan sebagainya. Dan ada hadis yang dinukilkan dalam rancangan itu ialah mengingati Allah di pasar itu lebih pahalanya daripada di tempat-tempat yang lain. Kenapa orang tanya kepada Rasulullah, kenapa mengingat Allah di pasar itu lebih pahalanya daripada yang tempat yang lain? Kerana di pasar tempat orang lupa Allah. Jadi kalau kita ingat Allah pada waktu orang lupakan Allah, itu adalah nilai yang lebih tinggi. Kerana kesusahan kita dalam nilai kita dalam ibadah kadang-kadang dinilai oleh dua. Satu keikhlasan kita, satu lagi kesusahan kita untuk beribadah. Dan apabila kita lihat di pasar ini tempat kita memberi barang-barang keperluan kita. Dan di sana ada hukum muamalat. Pernah Rasulullah, kalau tidak takkanlah ada satu hadis yang menceritakan bagaimana Rasulullah lalu di pasar ya. Dia tengok orang jual gandum ataupun ni, kemudian Rasulullah seluk tangannya, yang basah itu di bawah ya. Yang kering itu di atas. Kenapa buat begini? Bukan di kalangan umatku orang yang menipu dalam. Kalau Rasulullah tak pergi ke pasar, Rasulullah tak melihat dan sebagainya, tentu Rasulullah tidak boleh mendidik ya. Jadi pasar yang sekarang dengan pasar yang kita fahamkan di sini, sebab itu kita kena ada jiwa dakwah, jiwa dai ya. Sebab itu saya suka juga kalau di mall-mall yang besar sekarang ini ya, peniaga-peniaga Islam masuk ke dalam itu. Jadi kita mencorakkan dengan dengan hiasan Islam, dengan lagu selawat, dengan lagu-lagu nasyid dan sebagainya. Jadi artinya kita tidak masuk ke mall tu kita dengar lagu-lagu yang lawa saja kan, tetapi kita dah nampak orang Islam dan sebagainya, dan kita dah nampak dah pakaian-pakaian Islam yang menutup aurat, semua ada di sana ya. Okey, itu yang saya nak respon. Cuma apabila saya melihat yang dikatakan dunia yang dikecam oleh Rasulullah, memang ada. Ya, sebab tu ahli-ahli sufi terkenal satu kata-kata daripada ahli sufi, dunia jifatun wa talibun hakilabun ya. Dunia ini bangkai, pengejarnya adalah anjing-anjing ya. Bila kita tengok betul ke dunia ini bangkai yang mengejar anjing? Ya, dunia yang haram. Dunia yang haram dia macam bangkai lah. Tetapi kalau dunia yang halal tak jadi masalah untuk kita. Sebab macam ni, kalaulah semua orang Islam miskin, siapa yang nak mengeluarkan zakat? Ya, siapa yang nak keluarkan zakat ya? Siapa yang nak memberi biaya kepada projek-projek Islam? Di zaman Rasulullah kalau terjadi peperangan, hartawan-hartawan Islam lah yang datang. Abdul Rahman bin Auf, kita tengok macam mana Sayyidina Abu Bakar mengorbankan seluruh hartanya, Sayyidina Osman 1/3, Sayyidina Umar 1/2. Kalau tak ada, macam mana? Ya. Jadi ahli sufah ya ada peranannya. Ahli sufah tu 300 orang bilangannya yang diketuai Abu Hurairah. Orang ni memang melepek, tak ada apa-apa. Ya, memang duduk di serambi masjid saja. Duduknya tak ada rumah, tak ada apa ya, memang melepek. Mereka ada peranannya. Mereka ni oleh kerana kemiskinannya mereka tak terlibat dalam aktiviti-aktiviti ekonomi, mereka banyak meriwayatkan hadis ya. Mereka banyak dan mereka kalau ada seruan jihad, mereka yang depan dulu ya. Tetapi siapa yang support senjata? Siapa yang support bekalan? Tentulah orang seperti Abdul Rahman bin Auf, tentulah seperti Osman bin Affan. Jadi di sini saya lihat ya bagaimana yang dikatakan dunia yang menjadi bangkai, dunia yang menjadi mazra'atul akhirah. Dia ada dua beza ya. Dunia yang menjadi bangkai itu dunia haram. Dunia yang menjadi kebun tanaman akhirat ialah dunia yang halal. Ya, itu yang kita semai ya. Sebab itu saya dah katakan dalam rancangan yang dulu, tapi saya ulang sekali lagi ya. Kedudukan orang kaya yang syukur lebih baik pada setengah-setengah ulama daripada orang yang miskin yang sabar. Kedudukan orang kaya yang syukur lebih baik daripada orang miskin yang sabar, yang sebagainya. Jadi sebab itu apabila ditakdirkan kekayaan pada kita, terimalah itu sebagai nikmat daripada Allah. Dan uniknya Rasulullah, cuba tengok ya. Uniknya Rasulullah pernah hidup sebagai orang miskin. Memang kalau kita tengok dalam sejarah, pernah 3 hari dapur rumah Rasulullah tak berasap.
Tak ada apa yang nak dimakan. Ketika baginda bertanya kepada isterinya, ada apa-apa makanan? Tak ada, kita puasa. Ya? Tapi ada masanya Rasulullah mendapat ghanimah. Harta rampasan perang, orang bagi hadiah yang banyak dan sebagainya. Dan Rasulullah menjadi waktu tu orang kaya yang pemurah. Ketika dia miskin, dia jadi sabar. Ketika dia kaya, jadi syukur. Kenapa Rasulullah ditakdirkan oleh Allah duduk dalam dua-dua keadaan kondisi ini? Kaya pun pernah, miskin pun pernah. Ya, tentu ada nilai tarbiyah kepada umatnya. Kerana umatnya ada yang miskin dan ada yang kaya. Supaya orang yang miskin boleh belajar bagaimana Rasulullah menghadapi kemiskinan. Supaya orang kaya melihat bagaimana Rasulullah menghadapi kekayaannya dengan kesyukuran. Kiranya Rasulullah miskin saja, orang kaya nanti tak dapat belajar. Karena kalaulah Rasulullah kaya saja, orang miskin nanti macam mana kami dalam keadaan. Jadi itulah cantiknya Islam, ya. Jadi ini sebab tu saya pergi kepada soalan kedua tentang ibadah tadi. Kalau ibadah bila nak baju, selalu disebut, ataupun dia kata ini dunia sementara je, akhirat yang kekal abadi, ya. Jadi ini pandangan yang katakan 50%, akhirnya ada konsep kata 50% dunia, 50% akhirat. Sebenarnya 50% dunia, 50% akhirat ni tak betul punya konsep pada pandangan saya. Minta maaf kalau menyinggung mana-mana pihak, ya. Tetapi konsep 50-50 ni tak. Sebab dalam Islam tidak ada yang dikatakan seimbang. Tetapi dalam Islam dikatakan sepadu. Contoh, ya. Sayyidina Ali ada berkata, hendaklah kamu beribadah seolah-olah kamu akan mati esok. Hendaklah kamu bekerja seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun. Hidup selama-lamanya. Jadi kalau kita memahamkan ibadah dan kerja itu satu yang berbeza, tentu kita dilema. Hari ini aku nak kerja ke nak ibadah? Sebab kerja nak hidup 1000 tahun, nak ibadah seolah-olah mati esok. Jadi kalau gitu 24 jam bagi 12 lah. 12 jam aku nak beribadah, 12 jam aku nak bekerja. Mana boleh macam tu? Tetapi kalau kita lihat tadi konsep ibadah dan kerja itu perkara yang satu. Perkara yang satu. Ibadah tu terbagi pada 3, ibadah asas, ibadah sunat dan ibadah umum. Contoh, ya. Kita pergi bekerja, itu kerja yang kita persiapkan untuk sekiranya kita hidup 1000 tahun. Tapi kita tepati syarat-syarat ibadah dalam kerja itu, itulah juga ibadah yang mana kalau kita mati esok, itulah bekalan kita juga. Jadi ketika kita pergi bekerja, dengan kita rasa bekerja ni bukan hanya untuk makan gaji, tetapi untuk beribadah, sekiranya kita mati dalam beribadah. Sebab tu ulang kali saya katakan, jadikanlah tempat kerja kamu, tempat kerja kita sebagai sejadah untuk kita beribadah. Itu saya respon kepada soalan Tuan Haji Nur Halim, ya. Minta maaf kalau tak tepat, tetapi anggaplah itu satu batu loncatan ke arah yang lebih tepat, ya. Baik. Soalan Wawa pula, ya. Saya rasa ini sudah orang kata sudah terang lagi bersuluh. Sudah terang lagi bersuluh. Kalau kita menggunakan sumber bagi majikan kita bukan hanya waktu saja. Bila katakan kita bekerja, kena gunakan sumber daripada kerajaan ataupun sumber daripada majikan kita. Sumber tu termasuk waktu, termasuk peralatan, elektrik, air condition, air, apa saja yang dibuat. Jadi walaupun kita mengerjakan dikata kerja-kerja part time tu selepas waktu pejabat, memang kita tak gunakan waktu. Tetapi kita menggunakan sumber. Yang tu. Jadi kalau bagi pada pandangan saya tak nak menghukum, tetapi tepuk dada tanya hati kita, ya. Apabila rasa ragu, itu fatwa hati kita. Fatwa hati kita rasanya tak kena. Itu memang tak kenalah, ya. Tak kenalah, ya, saya rasa. Jadi tak eloklah kita buat gitu. Ya, kalau orang yang warak memang tak boleh, tak buat gitu langsung. Orang yang warak, subhanallah, ya, bukan saja dia tak guna, perkara-perkara yang grey line pun dia akan hindarkan. Saya teringat juga Ustaz ada pernah kata kalau kita guna harta kerajaan, maksudnya harta awam, harta rakyat tu, jadi nak kena minta maaf dengan seluruh rakyat lah. Kalau tersilap, kadang-kadang kita manusia biasa ada alpa dan sebagainya, itulah yang dikatakan bila kita bekerja ada gaji tu wajib juga dizakatkan. Zakat itu pembersihan, ya. Kalau kita ikut logik, kenapa saya kerja dah halal, kenapa nak dibersihkan lagi? Itulah tadi ada contamination tadi, ada pencemaran tadi sikit-sikit tadi. Tapi kalau harta curi dah memang tak boleh bersihkan lagi dah. Ya, itu saya katakan. Baik. Kita bersama dengan pemanggil kita yang berikutnya. Ya. Assalamualaikum. Siapa di sana agaknya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azlan dari Serdang. Ya, Cik Azlan, silakan.
Saya nak tanya daripada Ustaz, bagaimana daripada kacamata mukmin profesional kita melihat konsep wasatiyah di dalam Islam? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita bersama dengan pemanggil kita yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazlan daripada Al-Ustar. Teruskan soalan Cik Fazlan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini ada satu soalan saya berkenaan dengan kita bekerja bagi ibadah. Kita nak kerja yang kita lakukan itu diterima Allah, menjadi satu kebaikan untuk diri kita. Tetapi bagi dia saya lah kan, saya orang yang sentiasa melakukan kesilapan ni, ada kalanya dalam kerja kita itu kadang-kadang florin tercantik kan, susunan kerja aturannya cantik, tetapi berbalik pada soal hati ini, kita nak meletakkan kerja itu kita lakukan mendapat orang kata kita lahir daripada keikhlasan hati yang sebenar. Jadi bagi saya, dia buat kerja tu, saya rasa macam masih ada satu perkara yang tak lengkap tu. Tak lengkap. Tak lengkap. Jadi saya macam ragu-ragu. Adakah kerja yang aku lakukan ini dianggap sebagai diambil oleh Allah sebagai satu ibadah? Jadi mohon komen Ustaz ya. Terima kasih banyak Encik Fazlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah Ustaz ya. Silakan. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Ya, Cik Mak Eko. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan dengan soalan. Saya jalan dalam tiga ni. Jadi Ustaz, saya nampak tadi apa yang soalan disimbol Ustaz di pemanggil sini. Ada orang dia tak faham tujuan hidup. Bapak kata Ustaz tadi, dia ekstrim bab dunia. Dia tak nampak, mata hati tak nampak orang yang beribadah ni, akhirat ni. Orang yang dia sampai ekstrim bab ibadah, pergi masjid, dia cuba campur sedul kurang kan. Nanti dia jumpa sahabat dia, kau ni apa bab dunia ni, kau kerja-kerja ni, saya kata kan. Jadi kita kena imbangkan, tujuan hidup tu, buat kerja kerana Allah, buat kata Ustaz tadi, kena diimbangkan. Rasulullah kita kata macam Siti Aisyah kan, dia bukan berkata beliau dia beliau sahabat dia bukan beliau lagi, beliau juga. Kita sekarang ni kita sendiri pun dah 30,000 je. Allah tak kepada Allah kata. Baik, terima kasih Cik Yaakob. Assalamualaikum. Okey. Ya, ceria ya pemanggil kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan hidup ilmu tu dengan muzakarah ya. Bukan saja pandangan saya saja yang dapat memberi pencerahan, tetapi kadang-kadang soalan tu juga sebenarnya satu ilmu yang kita kena ambil perhatian. Okey, tentang Cik Azlan tadi, mukmin profesional, tentang konsep wasatiyah dalam Islam. Konsep ni memang luas. Kalau kita nak huraikan memang luas. Tetapi kita lihat yang Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya khairul umuri awsatuha ya, sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan ya, yang pertengahan. Jadi Islam tu juga adalah agama yang dikata menekankan soal kesederhanaan, wasatiyah. Tetapi kadang-kadang wasatiyah ataupun kesederhanaan itu suatu juga yang subjektif. Sederhana tu ikut macam mana? Tak faham. Apakah sederhana tu mengikut kalau kata pembaris 1 meter tu, dia katakan sederhana tu 0.5 meter. Itu yang dikatakan sederhana. Kalau kita makan nasi 2 pinggan, kata jadi itu yang berlebihan, sederhana tu 1 pinggan. Apakah macam tu pengertian kita? Sebenarnya kita kena merujuk, apabila katakan sederhana tu merujuk kepada Rasulullah. Bila Rasul kata khairul umuri awsatuha, artinya Rasulullah lah yang paling sederhana. Betul. Jadi kita lihat pada sirah Rasulullah, itu yang diamalkan oleh Rasulullah, itulah yang sederhana. Apa yang diamalkan oleh para sahabat, itulah yang sederhana. Apa yang diamalkan oleh tabi'in dan tabi'in, kemudian umumnya salafus saleh, itulah yang sederhana. Jadi sederhana jangan mengikut kita. Mengikut kita. Dia sebab tu kadang-kadang kesederhana kita macam ni sajalah. Sekarang orang tutup aurat. Ada orang yang tutup aurat dikatakan ekstrim. Jadi sederhana tu macam mana? Pakai baju kurung, tak pakai tudung. Itulah sederhana Tak mendedak aurat sangat, tak juga menutup aurat sangat. Itu sederhana. Macam mana dikatakan sederhana dalam solat? Dapat bertahan 3 waktu, itu dah kan? Tidak. Apabila kita kata sederhana, kita merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam soal jihadnya, para sahabat Rasulullah sederhananya mereka dalam jihad, hatta mereka mengorbankan apa? Nyawa, harta dan juga masa mereka. Ini yang paling sederhana.
Jadi kalau kita ikut Rasulullah dan ikut para sahabat, apabila mereka berdepan dengan tawaran untuk membelanjakan di zaman ada peperangan dan sebagainya, ada yang mengeluarkan semuanya macam Sayyidina Abu Bakar, ada yang separuh macam Sayyidina Umar, ada yang 1/3, dan umumnya mereka mengeluarkan harta kita. Jadi kalau kita lihat sekarang ni macam mana kita? Jadi apakah kita sederhana sangat mengikut ukuran ini? Jadi begitu juga isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tu memakai hijab, memakai tudung, menutup aurat, dan ketika mereka bercakap hatta dengan sahabat sendiri pun mereka menjaga aurat. Mereka menjaga akhlaknya. Jadi apakah sekarang ni yang dikatakan kita bertegur sapa dengan itu, bertepuk tampar itu dikatakan sederhana, dan orang mengamalkan yang ini dikatakan ekstrim. Kadang-kadang kita lihat orang yang sederhana yang mengamalkan mengikut Rasulullah tu yang dikatakan ekstrim pada zaman ini. Betul dikatakan ekstrim. Kalau Rasulullah tidak pernah meninggalkan solat fajar, misalnya kata solat fajar ini solat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kita macam mana? Bolehkah kita katakan kita subuh yang lewat ni kita sederhana? Kan? Mengikut Rasulullah, dan Rasulullah tak pernah meninggalkan solat duha, misalnya kata, ataupun qiyamul lail, misalnya kata, itu yang sederhana. Jadi rupanya kita ni belum sederhana lagi sebenarnya. Kita masih ketinggalan. Suku pun tak sampai. Itu kalau sederhana kita mengikut Rasulullah, para sahabat, ini ikutan kita. Kerana pada diri Rasulullah tu buat kamu adalah ikutan yang terbaik. Jadi kita tahu bahawa kita masih jauh lagi daripada Rasulullah. Namun Rasulullah kata, sabdanya, mafhumnya, kalau kita menegakkan satu sunnah dikala umat rosak, itu nilainya sangat tinggi. Ini zaman kita sekarang. Sebab Rasulullah tahu, walaupun kita nak bersederhana mengikut Rasulullah, tapi kita tidak akan tercapai. Jadi nilainya itu yang dikatakan ada pada kita. Itu kena faham. Cuma dalam ekonomi, contoh macam mana dikatakan ekonomi Islam adalah ekonomi yang sederhana, pemilikan harta. Okey, kalau kita lihat kapitalis, memiliki harta tu semua individu yang menguasai. Individu menguasai. Siapa yang pandai, siapa yang kaya, dia akan terus kaya. Yang mana orang miskin akan tertinggal. Harta masyarakat tidak dipeduli. Individualistik. Datang komunis dan sosialis. Dia memasyarakatkan semua harta, merakyatkan semua harta. Tadi tak ada pemilikan individu. Hanya ada pemilikan negara. Dan juga pemilikan masyarakat. Jadi tak ada orang kaya. Semua sama rata saja. Artinya itu zalim juga pada orang yang rajin. Dia dapat banyak tu. Orang yang malas pun dapat banyak tu. Tapi tadi dalam kapitalis, orang yang ada kelebihan dia akan bertambah kaya. Jadi Islam macam mana? Islam menjamin pemilikan harta individu. Pada masa yang sama, dia kena keluarkan zakat dan juga hibah supaya masyarakat terjaga. Itu yang dikatakan wasatiyah. Jadi dibenarkan pemilikan individu, pada masa yang sama hak masyarakat dijaga, kerana dalam harta orang yang kaya itu ada harta orang miskin yang wajib dikeluarkan zakat oleh orang kaya. Kapitalis ada macam ni. Jadi artinya dalam Islam kita boleh berlumba-lumba mencari kekayaan, tetapi ikut syariat dan keluarkan zakat. Indah kan itu. Itu yang dikatakan wasatiyah. Itu yang dikatakan wasatiyah. Sikit sebanyaklah konsep ini luas. Yang kedua tentang Cik Fazlan. Dah buat tapi rasa hati tu macam ada yang tak lengkap. Itu bolak-balik ada. Ini soal hati ni soal yang memang subjektif Soal yang sangat sukar nak kawal hati Sebab tu orang kata berhati-hati, selalu kita jaga hati kita Jadi macam ni kalau kita ada perasaan macam ni, elok diimbangi oleh ini yang pelajaran penting khauf dan raja. Dalam ilmu tasawuf dikata khauf dan raja. Raja ni ialah harap, takut ini, khauf inilah takut. Kita takut kita tak ikhlas. Tapi pada masa yang sama harap supaya Allah ampunkan kalau ada dosa kita yang tidak ikhlas tadi. Jadi macam mana kedudukannya masa kita bekerja? 50-50. Khauf, takut 50%, harap pun 50%. Jadi sentiasa imbang. Jangan kita terlalu takut sangat banyak sampai harap tak ada. Waktu itu kita jadi sangka buruk dengan Allah. Sangka buruk dengan Allah. Allah tak nak terima amalan aku. Allah akan campak aku ke dalam neraka. Buruk sangka saja. Kalau buruk sangka dengan manusia pun dikira dosa, apatah lagi kita buruk sangka dengan Allah. Jadi jangan terlalu takut. Dan jangan pula terlalu harap.
90% harap. Buat kerja cincai pun Allah akan ampun. Kita buat dosa banyak-banyak pun akhir last masuk syurga juga. Jadi ini berangan-angan namanya. Jadi khauf dan rajak tadi, harap dan juga takut tu mesti imbang 50-50. Macam orang kata metaforanya macam sayap kanan dan sayap kiri bagi burung. Barulah dikuatkan kedua-duanya, baru dia boleh terbang dengan stabil. Itu metaforanya. Kemudian tentang Cik apa ni? Mak Yaakob, Haji Mak Yaakob, minta maaf Tuan Haji. Ini cerita macam ni je. Saya nak jawab soalan dengan metafora saja. Kita orang bukan Islam, kadang-kadang dia rabun jauh. Rabun jauh. Dia lihat dekat aja. Ada di kalangan umat Islam pula yang rabun dekat. Dia nampak jauh je. Apa maksudnya? Ada orang bukan Islam, orang kafir, orang yang betul-betul menafikan ada hari akhirat. Dia rabun jauh, dia tak nampak hari akhirat. Dia nampak dunia saja. Dunia tu daripada perkataan adna. Dunia tu adna tu dekat. Dia nampak yang dekat aja. Dia tak nampak yang jauh. Dia tak ada sense of the end. Dia tak percaya adanya hari akhirat. Ataupun dia tidak ada yang kata tidak ada bijaksana lah. Bijak sini je. Dia singkat aja fikiran dia. Dia nampak dunia saja, dia tak nampak akhirat. Ada juga orang Islam yang rabun dekat. Rabun jauh, dia tak rabun jauh. Dia nampak akhirat je. Dia tak nampak dunia pula. Dia tak nampak dunia ni sebagai jembatan untuk menuju akhirat. Dia tak nampak dunia ni adalah tanam-tanaman untuk akhirat. Artinya dia apa? Dia rabun dekat. Tapi dia jelas yang jauh. Orang Islam yang hakiki, dan kata mukmin profesional, mudah-mudahan orang bertakwa ke apa, dia tak rabun jauh, dia tak rabun dekat. Dia nampak yang dekat, dia nampak yang jauh. Tapi dia tahu yang jauh itu tujuan, yang dekat ini jalan. Yang jauh itu matlamat, yang dekat ini alat. Jadi dia akan menggunakan dunia ini sebagai alat untuk pergi ke akhirat. Sekali lagi saya tegaskan pentingnya hidup di dunia kerana adanya hari akhirat. Pentingnya hidup di dunia kerana adanya hari akhirat. Kenapa? Dunia adalah modal untuk perniagaan kita. Sebab tu bila Allah tawarkan, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, apakah nak ditunjukkan satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta kamu dan dengan diri kamu. Jadi harta dan diri kita ni di dunia. Jadi dunia ini adalah alat untuk kita. Jadi mudah-mudahan Cik Mak Yaakob dan para pendengar, saya berpesan pada diri saya dan kita tidak menjadi orang yang rabun jauh dan tak juga rabun dekat. Kita dua-dua kita nampak, yang dekat pun kita nampak, tetapi itu alat, tetapi yang jauh itu menjadi matlamat. Yang kita kata jannatur rahatuna. Syurga itu tempat rehat kita. Dan syurga itu ghayatuna. Akhirat itu adalah matlamat kita, tujuan kita. Saya okey. Sememangnya Syafiq, kita pun dah sampai ke penghujung pertemuan kita hari ini, Ustaz. Saya kira kalau Ustaz boleh mungkin ada kesimpulan yang boleh kita dapat dan peroleh daripada tajuk perbincangan kita pada petang ini, iaitu ibadah pemacu mental dan rohani. Silakan Ustaz. Boleh dikatakan metafora ibadah yang sumul itu umpama pohon yang rendang. Pohon yang rendang, yang rimbun dengan daun-daun yang kukuh teguh, batang dan juga akarnya serta berbuah. Kalau kita tengok pohon ibadah, akarnya ialah ibadah asas, rukun iman yang tak nampak, tetapi itu foundation. Manakala batangnya adalah rukun Islam. Yang 5 itu. Kemudian dahan-dahan yang besar, dahan-dahan kecil, ranting-ranting, itu soal-soal fardu kifayah. Fardu kifayah yang dikatakan ibadah umum. Manakala daun-daunnya pula ialah ibadah-ibadah sunat. Daun-daun. Jangan kata tak penting. Daun menjalankan proses fotosintesis untuk beri makanan kepada pohon tadi. Dan juga akhirnya pohon yang itu berbuah. Buahnya ada 2. Manis sangat rasanya. Satu tamadun rohani, satu tamadun material. Itulah pohon ibadah kita. Jadi kalau pohon ibadah kita kuat, umat Islam kuat, insya-Allah ramai orang yang nak bernaung di bawah pohon itu. Dan kita bukan saja kita boleh buat baik kepada orang buat baik kepada kita, tapi kita boleh buat baik kepada orang yang buat jahat kepada kita. Adalah seorang budak datang bawa pokok ni, pokok yang besar ni, daunnya rimbun, buahnya banyak, dia baling batu. Apa yang pohon ni balas? Dia akan gugurkan buah. Itulah metafora umat Islam. Kalau dia kukuh dan teguh, dia insya-Allah orang buat jahat pada dia, dia boleh buat baik dan dia tak terjejas dengan kejahatan orang. Sebab apa? Akarnya bagus, kukuh,
batangnya kukuh dan dia banyak buah untuk diberikan kepada umat, insya-Allah.